Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, kita masih lagi berada di peringkat yang kedua, tuan-tuan ya. Kita dah bahaskan tentang kalimat isim, ada dua jenis. Isim yang ada gelaran dan fungsi dan isim biasa. Kemudian kita dah bahaskan tentang kalimat fi'il. Ya, kalau jumpa fi'il, cari apa ganti nama diri dekat dalam tu dan ganti nama diri itu rujuk pada siapa dan tengok kalau ada maf'ulun bih ataupun tidak. Jadi hari ni tuan-tuan kita masuk perbahasan kita tentang jenis kalimat yang ketiga dalam Al-Quran yang tuan-tuan jumpa, iaitu kalimat haraf ataupun sendi. Kalimat haraf ataupun sendi. Jadi kalimat haraf ataupun sendi ni tuan-tuan, pada peringkat yang ketiga seperti mana yang saya jelaskan dalam video kita sebelum ini, kita kena tahu apa gelaran dia dalam sistem Al-Furqan dan apa fungsi dia. Apa gelaran dia dan apa fungsi dia. So gelaran ni tuan-tuan, kita telah translate kalimat-kalimat ataupun istilah daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayu yang paling dekat dengan kehendak ataupun kerja haraf tersebut. Baik tuan-tuan. Ada 10 sebenarnya. Kalau tuan-tuan buka tuan-tuan punya helaian peringkat yang kedua ni peringkat yang kedua helaian yang kedua, peringkat yang kedua, dia ada 10 jenis haraf, tapi hari ni kita bahaskan 5 jenis haraf dulu tuan-tuan. Yang pertama ialah haraf penyambung cerita. Ni kalau dalam istilah Arab disebut sebagai haraf ataf. Haraf apa tuan-tuan? Haraf ataf. Haraf ataf. Ataf maknanya penyambung cerita lah. So tuan-tuan ingat haraf penyambung cerita, dan saya selalu akan sebut ataf supaya tuan-tuan ingat haraf penyambung cerita dalam bahasa Arab ialah haraf ataf. Supaya nanti bila kita convert ke bahasa Arab nanti tuan-tuan akan jadi familiar dengan perkataan ni, senang je tuan-tuan ingat. Baik, apa dia haraf penyambung cerita? Yang pertama wa, maknanya dan. Wa ni ada banyak tuan-tuan, ada 5 tapi bukan semua haraf penyambung cerita. Waw yang terjemahannya ialah dan. Itu je haraf penyambung cerita. Kemudian fa. Fa maknanya maka tuan-tuan. Ini juga merupakan haraf penyambung cerita. Summa maknanya kemudian. Au atau am. Au atau am ini maknanya atau. Dua-dua maknanya atau. Ini juga merupakan haraf penyambung cerita. Saya rasa kita akan jumpa dalam ayat kita kejap lagi. Lakin dengan bal. Ini juga maknanya lakin tetapi bal maknanya bahkan. Ini juga ialah haraf penyambung cerita. Haraf penyambung cerita. Lakin maknanya tetapi, bal ni maknanya bahkan. Bahkan ataupun ikut kesesuaian dalam ayat tu. Nanti bila kita jumpa kita akan bahas dengan lebih terperinci. Baik, yang kedua ialah haraf jar. Haraf jar ni tak payah saya cerita panjang sangat sebab tuan-tuan dah jumpa pada peringkat yang pertama dulu. Tuan-tuan pergi dekat kelompok haraf. Jadi semua haraf yang saya gunakan di peringkat yang pertama ialah haraf jar. Tapi saya tak ambil secara keseluruhan, saya ambil sebahagian saja. Yang mana ada persamaan dengan haraf-haraf yang lain, saya tinggalkan. Yang ni rubba, mundu yang jangan-jangan gunalah sebenarnya. Saya tak masukkan dalam kelompok haraf jar. Ni semua ialah haraf jar, tuan-tuan boleh tengok dalam diagram tuan-tuan yang kedua. Tapi yang basic yang tuan-tuan jumpa min, ila, bi, fi, ala, ka, la, tauli ni, ni semua tuan-tuan jumpa dekat dalam diagram kita yang pertama juga dulu kan. So itu ialah haraf jar. Hak jar makna jar baris bawah. Saya guna haraf jar juga sebab saya nak bagi pendedahan kepada tuan-tuan tentang ada haraf yang dia berfungsi untuk menukar baris kalimat selepas dia. Tapi saya guna haraf jar, maknanya haraf baris bawah. Fungsi dia apa? Membaris bawahkan kalimat selepas dia. Itu sekadar untuk tuan-tuan saya highlight pada tuan-tuan apakah yang akan kita belajar pada peringkat yang ketiga. Benda tu penting tuan-tuan supaya tuan-tuan tak terkejut nanti bila kita masuk peringkat yang ketiga, tuan-tuan tahulah lebih kurang apa fungsi peringkat ketiga pengajian kita tuan-tuan. So haraf jar ni sebenarnya ialah kalimat-kalimat sendi lah sebenarnya. Okey. Penegasan haraf penegasan. Ini paling selalu kita jumpa inna kan. Tapi selain daripada inna ada qad, ada la. La atau li yang bermakna sungguh. Bukan untuk tau. Kalau untuk tu haraf jar. Tapi kalau la atau li yang maknanya sungguh ataupun pasti, maka itu ialah haraf penegasan. Inna yang paling tuan-tuan jumpa, selalu jumpa. So fungsi haraf penegasan ialah menegaskan lah. Itulah maksud dia. Kemudian yang kelima ialah haraf seru tuan-tuan. Haraf seru ni yang selalu kita jumpa ya ataupun ya ayuha. Ya ayuha ni ada perbahasan dia tuan-tuan. Sebenarnya ada 3 kalimat dekat dalam ni, tapi untuk pelajaran Al-Furqan peringkat yang pertama ni, kita consider dia sebagai satu kalimat lah. Ya ayuha. Ya tu maknanya wahai. So dia ialah haraf seru, haraf menyeru, haraf memanggil. Baik, seterusnya ialah yang kelima ialah haraf nafi. Haraf nafi ni dia ada 3 beradik. La, lam dengan lan. Maknanya tidak. Tiga-tiga ni maknanya tidak. Tapi cuma la ni tidak. Ini untuk sekarang. Lam ni tidak pernah. Lan ni tidak akan. Ni menafikan sesuatu yang dulu. Lan ni tidak akan dimenafikan sesuatu yang akan datang. La ni yang menafikan secara umum. Tuan-tuan. So nanti kita akan jumpa, kita akan bahas lagi. Dalam pertemuan kita akan datang, kita akan bahaskan tentang 5 yang baki itu nanti. Okey, kita pergi pada ayat kita tuan-tuan
Baik, tuan-tuan tengok ayat ni, kita akan ambil surah Al-Baqarah juga, muka surat yang ketiga. Ni ayat yang ke-6. Saya baca dulu, tuan-tuan puan-puan simak. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Okey, makna dia tuan-tuan, makna dia. Fokus dia tuan-tuan. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kufur, orang yang telah kufur itu, sawa'un 'alaihim, sama sahaja ke atas mereka. A'anzartahum, adapun sama ada, adakah engkau telah beri peringatan kepada mereka, am lam tunzirhum, atau tidak pernah tunzirhum, engkau beri peringatan kepada mereka, la yu'minuna, tidaklah mereka itu beriman. Tuan-tuan faham ayat ni kan? Sekali lagi saya ulang. Sesungguhnya orang-orang kafir itu, kata Allah, orang-orang kafir ni, orang kafir yang tak nak terima ni, sesungguhnya orang-orang yang kafir itu sama sahaja ke atas mereka, sawaun alaihim, sama sahaja ke atas mereka, sama ada engkau beri peringatan kepada mereka atau engkau tidak beri peringatan kepada mereka, la yu'minuna, mereka tetap tidak beriman. Faham tuan-tuan? Okay, kita ambil rangkap pertama dulu. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim dulu. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim. Okey, inna sesungguhnya, alladzina orang-orang yang kafaru, mereka telah ingkar, mereka telah kufur, sawaun sama saja, alaihim ala atas him mereka. Baik. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu sama sahaja ke atas mereka. Okey, inna. Inna sesungguhnya. Ini isim ke fa'il ke haraf tuan-tuan? Ini ialah kalimat apa tuan-tuan? Sesungguhnya. Tadi kita dah jumpa. Ini ialah kalimat haraf. Buka tuan-tuan punya diagram ni. Buka diagram ni. Cari inna haraf apa tuan-tuan? Dia ialah haraf penegasan. Kan ada kat sini. Dia ialah haraf penegasan. So fungsi dia apa? Fungsi dia menegaskan lah. Itu maksud dia. Okay, inna ialah kalimat haraf, iaitu haraf penegasan. Okay, alladzina. Alladzina maknanya orang-orang yang. Ini isim ke fa'il ke haraf tuan-tuan? Ini ialah kalimat isim. Isim yang ada gelaran dan fungsi ke isim biasa? Isim yang ada gelaran dan fungsi. Betul ke tidak? Okay, apa gelaran dia tuan-tuan? Gelarannya ialah isim mewakili. Kalau isim yang mewakili, fungsi dia apa? Mewakili lah. Baik, dia mewakili siapa tuan-tuan? Dia mewakili orang-orang kafir. Bukan orang munafik ni, orang kafir. Innal ladzina kafaru. Ni golongan yang kedua yang diceritakan oleh Allah. Golongan pertama ialah orang mutakin, golongan kedua ialah orang kafir. Jadi alladzina, orang-orang yang telah kafir, sama saja ke atas mereka. Jadi orang-orang yang ni, dia mewakili siapa tuan-tuan? Mewakili orang-orang kafir. Okey, dia ialah isim yang ada gelaran dan fungsi. Okey, kafaru, mereka telah ingkar, mereka telah kufur, mereka telah kafir. Ini ialah kalimat apa tuan-tuan? Ada telah, ada mereka. Ini ialah kalimat fa'il. Betul ke tidak? Fa'il apa yang ada telah? Fa'il madhi lah kan? Okey, peringkat yang kedua, saya nak tanya apa ganti nama diri dalam fa'il ni? Nanti saya besarkan tuan-tuan. Alright. Sebentar ya. Apa ganti nama diri dalam kafaru? Mereka lah. Mereka rujuk pada siapa? Rujuk pada alladzina lah. Alladzina rujuk pada siapa? Orang kafir lah. Itulah maksud dia. Begitu bahasa Arab tu berfungsi tuan-tuan. Okey, ada tak maf'ulun bih dalam ni? Sesungguhnya orang yang kafir itu. Jawapannya tidak ada. Ingat kalau nak jadi maf'ulun bih, dia kena baris atas. Sawa'un ustaz, baris atas. Salah, bukan. Dia kalau nak jadi maf'ulun bih, syarat yang pertama pun dah tak ada. So tak payah bahas panjang lah. Ini bukan maf'ulun bih. Okey, kafaru ialah kalimat fi'il. Dia ialah fi'il madhi. Ganti nama diri dekat dalamnya ialah mereka. Mereka rujuk pada siapa? Rujuk pada alladzina, ataupun rujuk pada alladzina, rujuk pada orang kafir. Baik, ada maf'ulun bih tak? Jawapannya tak ada. Sawa'un. Sawa'un maknanya sama saja. Tengok ni, ada tanwin kan? Kalau ada tanwin, isim ke fa'il ke haraf tuan-tuan? Ini ialah kalimat apa? Ada tanwin. Isim lah. Betul ke tidak? Baik, ini isim yang ada gelaran dan fungsi ke isim biasa tuan-tuan? Ini ialah isim biasa. Ni bukan isim tanya, bukan isim tunjuk, bukan isim mewakili macam ni, bukan isim ganti nama diri macam home ni. Ini ialah isim biasa. Dia boleh sawaun, sawaan, sawain. Dia boleh tiga-tiga baris. So kalau ini ialah isim biasa, dia sedang berpangkat apa tuan-tuan? Un ke an ke in? Dia un kan? So dia sedang berpangkat apa tuan-tuan? Marfu'. Ingat tak? Dia sedang berpangkat marfu'. Tanda marfu'nya mana tu? Baris depan. Baris depan ataupun dhammah memang tanda marfu' kan? Dia sedang berpangkat marfu'. Kalau di baris atas, dia sedang berpangkat mansub. Kalau di baris bawah, sawain, dia sedang berpangkat majrur. Ni sawaun. So, dia sedang berpangkat marfu'. Tanda marfu' di mana? Dhammah ataupun baris depan. Okey, alaihim, ala. Ala atas kan? Ni isim ke fa'il ke haraf tuan-tuan? Ala. Inilah kalimat haraf. Inilah pelajaran kita hari ni kan? Dia ialah haraf. Haraf apa tuan-tuan? Ala. Ni ada dekat dalam diagram kita yang pertama dulu pun ada juga. Ini ialah haraf jar.
Haraf jar. Apa kerja haraf jar? Membaris bawahkan kalimat isim yang selepas dia. Itulah kalimat jar punya fungsi. Betul ke tidak? Kalau tuan-tuan tengok dalam diagram pink kita, dia nombor 2 kan. Nombor 1 haraf penyambung cerita, nombor 2 ialah haraf jar. Baik, kerja dia membaris bawahkan kalimat isim yang selepas dia. Isim yang selepas ala ni ialah him. Ustaz, kenapa saya tak nampak pun him ni ujung dia baris bawah? Himi. Jawapannya tak boleh sebab him ni ialah haraf yang isim yang ada gelaran dan fungsi. Betul ke tidak? Jadi kalau isim yang ada gelaran dan fungsi, dia mabni. Sebut mabni tuan-tuan. Mabni. Apa makna mabni? Kebal. Betul ke tidak? Dia kebal. Kan? Jadi kalau kebal, jangan pandai-pandai. Alaihimi. Tuan-tuan baca Quran masa semayang. Innal ladzina kafaru sawa'un alaihimi. Tuan-tuan kata, orang tanya kenapa letak himi? Sebelumnya kan ada haraf jar. Selepas haraf jar, isim tu mesti kena baris bawah, kena baca alaihimi lah. Jadi ustaz yang dekat situ tahu tuan-tuan pernah belajar bahasa Arab, tapi dia tahu tuan-tuan belajar tak habis. Tuan-tuan kena belajar sampai habis. So him ini ialah isim yang ada gelaran dan fungsi. Apa gelaran dia tuan-tuan? Him. Him ni gelarannya ialah isim ganti nama diri. Betul ke tidak? Fungsi dia apa? Fungsi dia jadi ganti nama diri lah. Dia jadi ganti nama diri kepada siapa? Kepada alladzina ni juga, orang kafir. Sama saja ke atas mereka. Mereka siapa? Orang kafir itulah. Okey, baik. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minuna. Maknanya ialah sama ada ataupun adakah engkau beri peringatan kepada mereka atau tidak engkau beri peringatan kepada mereka, la yu'minuna, mereka tetap tidak beriman. La yu'minuna kita bahas kejap lagi. Okey, a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minuna. Sama ada ni sama ada ataupun adakah anzarta engkau telah beri peringatan hum kepada mereka, am atau lam tidak tunzirhum engkau ingatkan, engkau beri peringatan hum mereka la yu'minuna, mereka tidak beriman. Mereka tidak beriman. La yu'minuna kita bahas kejap lagi. Okey, ni adakah ataupun sama ada. Ini isim ke fi'il ke haraf tuan-tuan? Ni kita akan bahas pada pertemuan kita akan datang. Ini ialah kalimat haraf. Ini haraf apa? Haraf tanya. Haraf tanya. Nanti kita bahaskan pada pertemuan kita akan datang. Di nombor haraf tanya ni tuan-tuan, di nombor 7. Tadi kita baru nombor 5 je kan. Ni ialah kalimat haraf. Okey, anzarta engkau telah ingatkan, engkau telah beri peringatan. Inzar tu beri peringatan kan. Jadi anzarta engkau telah beri peringatan. Ini kalimat isim ke fi'il ke haraf tuan-tuan? Engkau telah beri peringatan. Ada engkau, ada telah. Inilah kalimat fi'il. Fi'il apa yang ada telah tuan-tuan? Fi'il madhi lah. Betul ke tidak? Fi'il madhi. Betul ke tidak? Okey, dia fi'il madhi. Okey, kalau fi'il madhi, peringkat yang kedua fi'il lah. Apa ganti nama diri dekat dalam kalimat engkau telah beri peringatan? Engkau lah ustaz. Betul ke tidak? So, engkau ni rujuk pada siapa masa ayat ni turun, tuan-tuan? Engkau ni rujuk pada siapa semasa ayat ini turun, tuan-tuan? Sama ada engkau, wahai Muhammad, beri peringatan kepada mereka atau engkau, Muhammad, tidak beri peringatan kepada mereka, mereka tetap tidak beriman. So, engkau rujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul ke tidak? Ingat kan? Okey, baik. Saya nak tanya, ada tak maf'ulun bih? Engkau ganti nama diri dekat dalam ni ialah engkau, tuan-tuan dah tahu. Engkau rujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tuan-tuan dah tahu dalam konteks ayat ni, rangkap ni. Okey, ada tak maf'ulun bih? Tuan-tuan ingat tak saya pernah sebut pada tuan-tuan, kalau ada ganti nama diri melekat selepas daripada kalimat perbuatan, secara automatik ganti nama diri ini menjadi maf'ulun bih. Ingat tak? Dia jadi yang kena buat maf'ulun bih. Jadi adalah mana dia? Home ni lah. Tapi ustaz kata kalau maf'ulun bih dia kena baris atas ustaz, ujung dia homa lah ustaz dibaca. Jawapannya tak boleh sebab ini ialah isim yang ada gelaran dan fungsi. Ingat ke tidak? Isim yang ada gelaran dan fungsi dia mabni. Tuan-tuan ingat tak? Lagi sekali tuan-tuan biar kita lambat sikit tak apa Saya tanya soalan pertama, inilah kalimat fi'il. Tuan-tuan tahu fi'il madhi. So ganti nama diri dekat dalam ni ialah engkau. Anzarta ni engkau. Engkau rujuk pada siapa? Rujuk pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada tak maf'ulun bih? Jawapannya ada. Mana maf'ulun bih dia? Hum. Petua saya kalau ada ganti nama diri melekat selepas kalimat perbuatan, secara automatik ganti nama diri ini menjadi maf'ulun bih. Tapi dia tak payah pakai syarat kena baris atas. Sebab apa? Sebab dia ialah isim yang ada gelaran dan fungsi. Kalau isim yang ada gelaran dan fungsi, dia mabni, dia kebal. Jangan pandai-pandai tukar baris hujung dia. Faham ke tidak?
Okey, home ialah kalimat isim yang ada gelaran dan fungsi. Gelarannya ialah isim ganti nama diri. Fungsi dia apa? Jadi ganti nama diri lah. So, dia jadi ganti nama diri kepada siapa tuan-tuan? Orang kafir tadilah. Sama ada engkau beri peringatan kepada mereka, orang kafir itu, wahai Muhammad, atau tidak beri peringatan kepada mereka, mereka tetap tidak beriman. Okey. Am ni atau. Am ialah atau. Tuan-tuan tadi ada jumpa am kan? Am ialah haraf penyambung cerita. Am atau au kan? Itu ialah haraf penyambung cerita. Tuan-tuan tengok balik tuan-tuan punya diagram pink. Nanti jumpa nombor 1 Dia geng nombor 1. Haraf penyambung cerita. Lam tidak atau tidak pernah. Ni geng nombor 5 tadi, ingat tak? Dia ada 3 beradik. La, lam dengan lan. Ini ialah haraf apa tuan-tuan? Tuan-tuan tolong saya bagi tahu. Ini ialah haraf apa tu soalan kuis kita hari ni Haraf apa ni? Ni haraf. Bagi tahu dengan saya dia haraf apa. Okey. Tunzirhum. Engkau ingatkan. Inilah kalimat fi'il, iaitu fi'il mudhari' sebab tak ada telah. Ganti nama diri dekat dalam ni ialah engkau. Engkau rujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada tak maf'ulun bih? Jawapannya ada. Mana dia? Hum. Ingat betul saya, kalau ada ganti nama diri melekat selepas kalimat perbuatan ni fi'il kan, fi'il mudhari' kan, secara automatik dia jadi maf'ulun bih. So hum ini ialah maf'ulun bih. Tapi dia tak ikut kaedah kena baris atas di hujung. Sebab apa? Sebab dia ialah isim yang ada gelaran dan fungsi. Kan ni isim ganti nama diri kan? So kalau isim ganti nama diri dia mabni. Faham ke tidak? Okey, last kali tuan-tuan. La yu'minuna La tidak, ini ialah kalimat haraf, iaitu haraf nafi kan? Haraf nafi, dia adik-beradik tadi kan? Okey, dia ada 3 beradik. Ini ialah haraf nafi. Fungsi dia apa? Menafikan lah. Yu'minuna, mereka beriman. Ini ialah fi'il mudhari'. Ganti nama diri dekat dalam ni ialah mereka. Mereka rujuk kepada orang kafir itu tadi. Ada maf'ulun bih tak? Tak adalah. Dia adalah kalimat ujung. Kalau ada atau tidak, adalah tulis kalau ada. Kalau tak ada, tak adalah. Okey, soalan saya tadi tuan-tuan, balik pada am. Lam ni maknanya tidak atau tidak pernah. Bagi tahu dengan saya tuan-tuan, ini haraf apa gelaran dia dan apa fungsi dia So tuan-tuan, haraf dan fungsi dia. Dia selalu haraf tu dengan fungsi dia dekat dalam rangkap tu dia synchronize. Tuan-tuan boleh jawab So hantarkan jawapan tuan-tuan ke 010 817 3131. Ini apa gelaran dan fungsi dia. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.